Okay, so hai para pelajar. Saya nak terangkan sedikit tentang kita punya portal Pusat Sumber Sekolah Menengah Kebangsaan Cochrane. Okey, di mana para pelajar boleh masuk dalam portal PSS SMK Cochrane ni. Para pelajar boleh terus ke e-pembelajaran SMK Cochrane and then para pelajar akan nampak portal Pusat Sumber Sekolah. Student, korang boleh tekan terus portal Pusat Sumber Sekolah SMK Cochrane and then akan terus masuk ke dalam portal PSS. Okey, seperti yang para pelajar boleh nampak, terdapat senarai pembaca terbanyak keseluruhan. Jadi para pelajar boleh tengok iaitu di tempat pertama kita ada top 4 di sini. Okey, next kita akan terus pergi kepada bahagian nilam. Okey, saya akan tunjukkan nama-nama pelajar terbaik bulanan dalam rekod bacaan nilam. Baiklah, di sini kita boleh nampak di mana bulan Januari, Februari dengan Mac masa ni kita punya program nilam tak berjalan lagi. Kita terus kepada bulan 4. Di sini telah merekodkan senarai nama para pelajar yang telah mengisi nilam. Rekod pembaca terbanyak bagi setiap bulan untuk bulan April dan di sini untuk bulan Mei, bulan Jun, Julai dan Ogos. Teruskan kepada bulan-bulan yang berikutnya. Para pelajar boleh cek kalau nama korang ada tak dalam list yang kita orang buat ni. Dan bagi top 3 bagi setiap bulan, saya nak ucapkan tahniah sebab korang dah menunjukkan contoh yang baik buat pelajar. Dan pelajar yang lain, korang boleh terus kejar pembaca yang lain and banyakkan untuk membaca pada setiap bulan dan mengisi nilam. Okay? Next, kita akan terus kepada analisis data bacaan bagi untuk tahun ni. Di sini kita nampak ada tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan guru, kategori guru. Dan di sini merupakan bilangan murid dan guru yang direkodkan. Dan kalau nampak di atas ni ada tulis bahan bukan buku, fiction bukan fiction dan digital. Keempat-empat ini merupakan jenis bahan bacaan dan di bawah ni merupakan rekod berapa rekod yang telah kita orang dapati. And then kita terus kepada bahagian bahasa. Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Terdapat juga lain-lain bahasa macam bahasa Cina dan bahasa Jepun, bahasa Arab dan lain-lain. Okey, di sini pula merupakan jumlah muka surat yang telah direkodkan. And then untuk aktiviti yang seterusnya kepada jumlah bacaan. Kita teruskan kepada jadual statistik nilam kita. Okey, di bawah ni para pelajar boleh nampak kita punya jumlah bacaan. Terusnya kita akan tengok kepada enrollment murid mengikut kelas. And sebelah ni menunjukkan ini merupakan statistik jenis bahan bacaan bagi setiap tingkatan. Kita boleh nampak bahan digital pun agak banyak. Okey, bahan digital ni kita orang ada bagi setiap bulan. Next merupakan jenis bahasa bahan bacaan pelajar. Kita boleh nampak di sini terdapat rekod untuk bahasa Melayu. And then di sini terdapat rekod untuk bahasa Inggeris dan rekod lain-lain bahasa. Itu saja untuk kita punya statistik nilam dan kita orang terus membuat bacaan nilam. Selamat sejahtera kepada semua pelajar. Sekarang, saya akan mengajar bagaimana cara untuk membaca e-buku dalam portal Pusat Sumber Sekolah SMK Cochrane. Di laman web utama sini, anda perlu scroll ke bawah sehingga anda menjumpai rak buku maya SMK Cochrane. Anda perlu tekan di sini dan anda akan dibawa kepada pelbagai jenis bahan buku di sini seperti buku fiksyen bahasa Melayu, buku bukan fiksyen agama, e-majalah dan e-surat khabar dan banyak lagi. Sekiranya anda ingin membaca buku bukan fiksyen sains, anda perlu tekan di sini dan anda akan dibawa kepada rak buku bukan fiksyen sains. Terdapat 29 buah buku di sini. Dan lebih banyak buku akan ditambah pada masa depan sekiranya anda nak membaca Super Earth Encyclopedia. Anda perlu tekan buku ini dan tekan view. Sekarang anda dah mempunyai akses untuk membaca buku ini.
Di buku ini, anda boleh menjumpai pengarangnya dan penerbitnya yang akan diperlukan semasa anda mengisi e-nilam anda. Sekiranya anda tidak dapat menjumpai buku yang anda minati di rak buku maya SMK Cochrane, anda juga boleh melayari buku lain dekat rak buku maya sekolah lain. Rak ini hanya boleh dijumpai di sebelah rak buku maya SMK Cochrane. Dekat sini, anda boleh menjumpai lebih daripada 100 buah rak buku maya untuk anda membaca e-buku. Seperti contoh, tekan link ini dan anda dah boleh mengakses kepada semua buku di sekolah ini. Semua link ini boleh ditekan dan ini semua percuma untuk dibaca. Jika tiada buku kegemaran anda di rak buku sekolah, anda boleh merujuk pautan perpustakaan digital untuk mendapat lebih banyak pilihan e-buku. Scroll down. Anda boleh lihat pautan perpustakaan digital di sini. Terdapat beberapa laman sesawang dan aplikasi untuk membaca e-buku. Salah satu ialah portal rasmi Perpustakaan Negara Malaysia. Jika anda klik ini, skrin akan tunjuk laman sesawang tersebut. Anda boleh pilih bahasa Melayu, bahasa Inggeris atau bahasa lain-lain. Klik perkhidmatan, lalu klik perkhidmatan pinjaman dewasa dan kanak-kanak. Untuk mengetahui perkhidmatan pinjaman buku seperti cara permohonan keahlian, pendaftaran keahlian, pinjaman bahan fizikal, pulangan bahan dan sebagainya. Anda boleh klik mengenai Perpustakaan Negara Malaysia, koleksi, penerbitan untuk mengenali lebih banyak informasi tentang Perpustakaan Negara Malaysia. Jika ada apa masalah, anda boleh klik sini untuk menyatakan soalan anda. Selain itu, anda perlu daftar atau log masuk sebelum meminjam e-buku. Anda boleh pilih bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Jika ada apa masalah, anda boleh klik panduan untuk mengetahui cara untuk pinjam atau baca e-buku. Yang ketiga, jika anda klik ini, skrin akan tunjuk laman sesawang tersebut. Laman sesawang ini juga boleh pilih bahasa. Anda perlu daftar masuk sebelum meminjam e-buku. Ke sini tunjuk tersedia, anda boleh meminjam e-buku tersebut. Klik e-buku yang anda suka. Isi buku terdapat di bahagian bawah. Baca sampel untuk membaca salah satu muka surat dan klik pinjam. Selain itu, anda juga boleh muat turun aplikasi tersebut. Contohnya, Bookbee, Libby ataupun aplikasi lain-lain. Selamat sejahtera kepada semua. Hari ini saya akan menunjukkan cara untuk mengisi e-nilam dalam peringkat sekolah dan peringkat KPM. Pertama sekali, anda perlu melayari e-pembelajaran SMK Cochrane dan scroll ke bawah, cari portal pusat sumber sekolah serta tekan portal ini. Selepas anda telah tekan, ini ialah laman web portal PSS. Anda boleh lihat dekat sini mempunyai dua arrow yang menunjukkan peringkat KPM dan peringkat sekolah. Saya akan ajar cara untuk mengisi e-slip nilam pada peringkat sekolah dahulu kerana ini ialah wajib untuk semua pelajar isi. Setelah anda telah tekan pada arrow kedua, anda akan masuk ke laman web sistem nilam pada peringkat sekolah. Kolom yang pertama merupakan ID pengguna. Anda perlu memastikan ID mahu anda adalah betul dan tidak perlu type semua. Hanya type M- dan nombor anda. Contohnya type ini sudah cukup.
Oleh sebab saya tiada buku di dalam rumah saya, jadi saya akan cari artikel di dalam internet. Ini ialah artikel yang saya telah baca. Jadi saya akan menaik tajuk pada kolom judul atau tajuk bahan bacaan, dan artikel anda perlu mempunyai nama pengarang. Bagi artikel ini, nama pengarang boleh cari dekat bawah tajuk. Nama yang saya highlight ialah nama pengarang, lalu saya akan type dekat kolom nama pengarang. Selepas itu, anda perlu pilih kategori bahan bacaan, bahasa bacaan dan menaik jumlah muka surat yang anda sudah baca. Bagi kolom jumlah aktiviti ini, anda perlu type 1 jika anda hanya mengisi e-slip nilam sahaja. Anda perlu type 2 jika anda mengisi e-slip nilam dan membuat aktiviti pengayaan seperti bercerita, melukis, lakon dan sebagainya. Okey. Kolom yang terakhir, anda perlu fikir ulasan atau catatan atau nilai murni yang terdapat dalam artikel atau buku tersebut. Sekiranya anda sudah type semua dan buat semakan, anda boleh tekan submit. Anda boleh edit jika mempunyai masalah atau submit another response. Sekarang saya akan menunjukkan cara untuk mengisi e-slip nilam pada peringkat KPM. Dalam portal PSS, anda perlu tekan arrow pertama yang menunjukkan peringkat KPM. Selepas anda tekan, anda akan masuk ke laman web IQ Nilam dan anda perlu sign in with Deliman dengan menggunakan ID Mo. Jadi, selepas masuk laman web tersebut, anda perlu mengisi mengikut alfabet A, B, C dan D. Ini ialah artikel yang saya telah baca. Dalam artikel ini, saya boleh mencari tajuknya, tarikh, nama pengarang dan penerbitnya. Selepas itu, anda boleh type semua maklumat yang anda dapat di bahagian A. Bagi bahagian B, anda perlu pilih jenis bahan. Untuk buku fiksyen dan buku bukan fiksyen, anda perlu type bilangan muka surat yang anda sudah baca. Bukan buku, anda boleh memilih apa yang sesuai yang anda baca, dan bahan digital anda perlu copy and paste link yang anda baca. Bahagian C, anda perlu type rumusan yang apa anda baca. Bahagian D, anda boleh pilih lebih daripada satu jika anda mempunyai melakukan aktiviti yang lebih. Anda boleh tik lain-lain dan tulis di luangan kontak yang sedia ada. Anda boleh tekan simpan jika sudah siap simak. Sistem akan mengeluarkan satu notis dan anda tekan OK